Yang lepas kita membincangkan tentang larangan berlaku marah. Maknanya tidak marah tu sabar, dia adalah akhlak yang ada pada Nabi SAW. Kita menyambung perkara yang kedua, iaitu bersifat malu. Dalam beberapa buah hadis Nabi SAW disebutkan al-haya la ya'ti illa bi khair. Maknanya tidak ada yang datang daripada sifat pemalu itu kecuali kebaikan. Dalam hadis Nabi SAW yang lain, al-haya khairun kulluh, bahawa sifat malu itu semuanya merupakan satu kebaikan. Dalam hadis juga yang lain Nabi sebut al-haya nisfu minal iman. Al-haya itu, sifat malu itu sebahagian daripada iman. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita membicarakan sifat malu merupakan salah satu daripada cabang-cabang akhlak yang sangat baik, kan? Cabang-cabang akhlak yang sangat baik. Nabi SAW sebut dalam satu hadisnya, inna likulli dinin khuluqa wa khuluqul Islam al-haya. Nabi SAW sebut kepada kita, sesungguhnya bagi setiap agama itu ada akhlaknya, dan akhlak Islam itu adalah malu. Ini menunjukkan kepada kita bahawa setiap orang daripada kita yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia mesti ada sifat malu. Mesti ada sifat malu dalam diri dia, kan? Malu ini, tuan-tuan dimati Allah Subhanahu Wa Taala, ada malu yang tercela, ada malu yang terpuji. Kalau kita baca kitab-kitab akhlak ini, kan, kita akan jumpa malu ini ada sifat yang tercela, ada sifat yang terpuji. Adapun sifat malu yang tercela ialah kita malu bukan pada tempatnya. Antaranya malu bertanya, kan? Malu bertanya tentang ilmu, malu bertanya tentang agama. Maka menyebabkan kita akan tak tahu ataupun kita akan jahil dalam kehidupan kita daripada perkara-perkara agama. Kalau kita selalu dengar malu bertanya sesat jalan, kalau dah guna Waze ni, kadang-kadang Waze tu menipu juga. Bukan tipu lah, kan, tapi salah jalan. Dia bagi location kita jalan lain, cari jalan, jalan mati ujung tu, tak jumpa rumah. Contohlah, kan, tu location. Lepas tu tengah-tengah tengok location, mati pula handphone. Dah tak tahu jalan mana satu nak dituju ni. Maka kalau malu bertanya, tak jumpalah sesat jalan. Itu bahasa kita, kan? Tapi dalam agama, malu bertanya itu merupakan suatu perkara yang tak sepatutnya. Itu malu yang tercela, malu bukan pada tempat. Baik. Adapun malu yang terpuji ini, para ulama membahaskan ada beberapa perkara. Antaranya dalam kitab Adab Dunia Waddin, adab dunia, kehidupan dunia dan agama ini, kan. Yang pertama, kita ni dididik, kalau rasa sifat malu itu merupakan satu akhlak, iaitu malu kita hendaklah malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan apa? Dengan apa kita malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kita malu dengan Allah, kita kena jauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak perkara-perkara yang Allah larang daripada kita berbuat dalam kehidupan kita ini. Maka kalau kita rasa malu dengan Allah ini, malu dalam kita adab dunia waddin ini menyatakan bahawa malu kita kepada Allah, kita kena jauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Contoh, Allah larang kita daripada dedah aurat. Ini selalulah saya sebut, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Tetapi ramai orang tak ambil kisah. Kalau Allah larang kita daripada dedah aurat, Allah suruh kita tutup aurat. Bagi lelaki, aurat dia adalah antara pusat hingga lutut. Bagi perempuan, seluruh anggota badan kecuali muka dan dua pegangan tangan. Tu yang saya sebut sebelum ni. Kalau kita lelaki ni, kan, aurat kita pusat hingga lutut. Tapi ada ke tuan-tuan semua nak pergi ke pasar malam, nak pergi ke Inconsave, nak pergi ke Bilion,
pakai kain sekeping, gulung-gulung-gulung, atas pusat sikit, bawah lutut sikit. Ada. Ataupun pakai seluar yang agak kentut sikit tu, pak seluar apa nama dia tu kan, seluar yang labuh sikit paras lutut kan. Tak payah pakai baju, pakai seluar sekeping je. Pergilah pasar malam ke kan. Mana agak-agak siapa pernah buat ni? Angkat tangan. Siapa yang pernah buat? Tuan-tuan ada dengar ni? Siapa pernah buat tuan-tuan pergi kat pasar raya, pergi kat pasar malam, kat pasar-pasar tani ke, pakai seluar sekeping tapi tutup aurat, atas sikit pusat, bawah lutut. Ataupun pakai kain, gulung dia kain atas sikit pusat, bawah lutut. Jalanlah. Orang kata kita apa? Orang akan kata kita gila ke apa orang ni? Betul tak? Itu orang katalah. Tapi dari sudut syarak, kita tutup aurat tak? Tutup. Dari sudut syarak, kok tutup aurat? Tutup sebab aurat lelaki daripada pusat hingga lutut. Tutup. Tapi adakah kita sanggup nak pergi ke halayak ramai dengan keadaan begitu? Tak kan? Tak. Sebab apa? Sebab dalam diri kita ada sifat haya, sifat malu. Sifat malu. Itu keadaannya. Begitu juga kadang-kadang kita nak keluar halayak ramai, kita tak sanggup nak pakai kain pelekat sekeping gulung-gulung atas pusat sikit bawah lutut kan. Tapi kadang-kadang kita pernah solat fardu kan, panas punya pasal, gulung kain dia paras dada, bawah sikit dada, bawah lutut, tutup aurat, sembahyang Allahu Akbar. Sah tak sembahyang kita? Sah. Ikut syarat sembahyang kita sah. Sebab kita tutup aurat, suci pada badan, suci pada pakaian, suci pada tempat solat. Sah sembahyang kita. Tapi adakah kita tak rasa malu dengan Allah saat kita sembahyang dengan pakai kain melekat sekeping je kan, spender pun tak pakai, contoh itu kan. Lepas tu kain pelekat tu pula dah genyuk 1000 kan, basuh-basuh tak dilipat elok-elok, pakai sarung terus buat sembahyang. Contohlah tuan-tuan kan. Tentu kita yang beriman ini, yang malu ini, tidak akan buat macam tu untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kalau kita pakai pakaian yang kita pakai biasa dengan orang ramai. Pakai t-shirt tu bercorak-corak, betul dia tulis, pakai seluar jean contohnya kan. Itu kita tu sembahyang Allahu Akbar, ambil uduk pun sah sembahyang. Tetapi adakah begitu akhlak kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kita ada sifat malu. Tentulah kalau kita nak ngadap Allah, kita kena pakai pakaian yang terbaik untuk kita ngadap Allah Subhanahu Wa Taala. Macamlah ni besok parlimen buka ni 19 hari bulan ni besok kan tuan-tuan. Kali pertama bersidang. Takkan ahli parlimen nak pakai pergi parlimen tu pakai selipar, pakai seluar jean. Tak, dia ada protokol pakaian dia. Ada protokol. So tuan tengok besok kat parlimen semua pakai smart cantik. Sebab ada protokol dia. Kita nak ngadap Allah, lagilah ada protokol dia kan. Takkan nak pakai baju-baju yang tak berapa elok. Tak apalah ustaz, yang penting tutup aurat. Ya, pada syarak memang begitu. Tapi dari sudut akhlak kita dengan Allah, tidak begitu. Maka akhlak kita bila nak sembahyang, kita kena sediakan khas pakaian kita. Kalau pakaian kerja kita sebagai contoh kan, itu pakaian kerja kita, pastikan pakaian kerja kita tu bersih, cantik kan, menarik untuk kita pakai pergi kerja, dan pakaian itu untuk kita bawa solat. Takkan kita nak pergi kerja sekebel-sekebel macam itu, lepas tu nak pergi sembahyang zuhur, sembahyang asar waktu bekerja, pakai je lah baju yang ada ni sembahyang. Tak kan, kita pakai baju pergi kerja smart, cantik. Tujuannya apa? Kalau aku nak sembahyang, pakaian aku ni cantik ngadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dia begitu. Maka rasa malu dengan Allah, kita jangan buat benda yang Allah larang. Itu contoh tadi, tutup aurat. Orang perempuan, isi-isi kita, anak-anak gadis kita, cantik dah, Allah Ta'ala susun kita tu sembahyang, tutup aurat. Itu yang pakai telekung apa semua kan, tak nampak apa-apa, nampak muka je. Itu Islam dah pandukan, perempuan nak solat begini pakaian dia, tutup aurat. Maka kenapa luar daripada solat kita lebih kurang dia pakaian dia? Itu yang saya sebut, lelaki dia akan jadi dayus. Dayus ini lelaki yang tidak akan cium bau syurga. Kalau dia pergi pasar malam, dia pergi mana-mana keluar, dia halayak ramai, pimpin tangan isi, berjalan bersama isi, sedangkan isi tak tutup aurat, dan dia tak pernah tegur isi dia untuk tutup aurat. Ini lelaki dayus kan, akan masuk neraka.
cium bau syurga pun tak ada. Ni 3 kan, kata Nabi SAW, 3 golongan yang tidak akan mencium bau syurga. 3 golongan. Pertama tadi, lelaki yang dayus, yang tak pernah menegur isteri dan anak-anaknya untuk keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, orang yang pemabuk, yang minum arak. Ni yang tidak akan cium bau syurga. Yang ketiga, anak yang derhaka pada mak ayah dia. Ni 3 golongan yang tak akan cium. Nak cium bau syurga pun tak dapat. Sedangkan bau syurga itu, wangian syurga tu boleh dihidu dengan beribu-ribu batu, kan? Tapi nak cium pun tak dapat. Ni 3 golongan. Maka bagaimana orang perempuan kita, isteri dan anak-anak kita semayang cantik tutup aurat, tiba-tiba keluar dia layak ramai tidak menutup aurat? Maka dia hilang rasa malu. Orang perempuan seperti itu, dia hilang rasa malu, tertanggal iman dia pada tubuh badan dia, hati dia, ketika saat dia keluar rumah tidak menutup aurat dan dipertontonkan kepada orang yang bukan mahram untuk melihat. Ini satu kewajipan kepada kita semua ni. Yang dengar ni ramai lelaki ni, dan tuan-tuan, kita ada isteri, ada anak-anak. Kita kena perhatikan elok-elok. Jangan biarkan isteri dan anak-anak kita ini dalam keadaan hilang malu dia. Hilang malunya bila masa mereka melakukan benda mungkar pada Allah Subhanahu Wa Taala, hilang malunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi SAW sebut pada kita, hadis riwayat Baihaqi, kata Nabi, terdapat 99 bahagian tarikan pada wanita berbanding lelaki. Terdapat 99 bahagian tarikan pada wanita berbanding lelaki. Lalu Allah kurniakan ke atas mereka sifat malu. Kurniakan kepada wanita tu sifat malu. Sebab tu wanita duduk dia pun boleh datangkan fitnah. Apatah lagi kita membiarkan anak kita, isteri kita dalam keadaan tidak menutup aurat, maka dia berada dalam dosa. Dosa itu menghilangkan rasa malu dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Waliyazubillah. Ni kita masyarakat, sebab tu masyarakat saya sebut tadi kan, masyarakat kita ni kalau hidup dengan berakhlak, ikut panduan Islam ini sebagai agama, Islam ni sebagai ad-din, kan, sebagai agama. Islam is the way of life. Islam itu cara hidup. Maka kalau semua orang mengikut cara hidup Islam yang digaris pandukan oleh Al-Quran dan ditunjuk ajak oleh Nabi SAW, maka hidup kita akan sejahtera. Hidup kita sejahtera di dunia dan sejahtera di akhirat. Apa bendanya kita malu nak praktikkan kehidupan dengan Islam ni sebenarnya? Apa yang kita malu sangat nak praktikkan cara hidup Islam dalam kehidupan kita? Tuan-tuan mungkin tidaklah, sebab ahli masjid, orang yang sujud pada Allah, yang tahu halal haram, dosa pahala. Tapi yang di luar sana masyarakat kita, itu adalah tanggungjawab kita untuk memberitahu kepada mereka tentang perkara ini. Ini besar perkara. Kecil je kita bicara sifat malu, satu pada akhlak dalam Islam. Tetapi betapa malu dengan Allah itu adalah kita kena jauhkan diri kita daripada perkara yang Allah larang. Banyak perkara Allah larang ni, banyak sangat perkara Allah larang. Yang saya sentuh ni adalah aurat, sebab dia berkaitan dengan kehidupan kita hari-hari ini. Tuan-tuan kalau tak percaya, jom satu hari nanti masjid ni kan buat satu program, pergi dekat pasar malam, kita buat survey. Datang tu bukan nak belanja, datang tu buat catatan. Orang masuk ni tutup aurat ke tidak? Syarat 1, 2, 3. Kita buat survey macam tu tuan-tuan. Tuan-tuan akan dapat keputusan dia. Kita akan dapat keputusannya. Yang datang, ramai datang ke pasar malam itu, ramai yang tutup aurat ke ramai yang tak tutup aurat? Itu kita akan dapat jawapan dia. Kalau itu jawapan yang kita dapat, ramai yang tak sempurna menutup aurat dia, bermakna masyarakat kita ini kan besar kemaluan dia. Itu kan, besar kemaluan dia dengan Allah. Itu malu dengan Allah ni. Masa hilang rasa malu dia dengan Allah, sebab dia lakukan satu daripada perkara-perkara yang Allah larang. Itu benda lagi belum tinggalkan solat, belum lagi minum arak, belum lagi berzina, belum lagi berjudi. Judi ni yang ramai lagi orang kita ni tuan-tuan. Tak boleh hilang tabiat dia tu dekat soto tu kan, 4 nombor ekor tu. Tak banyak ustaz, RM1 je. Tak banyak, RM1. Kalau kau beli 10 sen pun tetap juga haram sebab judi. Tu kan keadaannya. Tuan-tuan kalau tak percaya tu, pergi dekat kawasan rumah saya tu yang bangunan putih tinggi tu kan,
Yang berwarna putih, gajah putih sekarang tu. Malam-malam ada jaga situ. Ada jaga malam-malam. Cuba duduk kat situ. Situ ada berapa kedai Toto tu. Kan? Duduk, cuba perhatikan siapa yang masuk. Tak cerita tu. Siapa yang masuk? Ya Allahu Akbar. Ini tuan-tuan, mati Allah Subhanahu Wa Taala. Bila itu pun dia buat, maka hilanglah rasa malu dia. Sebab malu dengan Allah mesti jauhkan diri kita daripada perkara yang Allah lah larang. Banyaklah nak kupas ni kan, tapi cukup satu benda yang kita dapat tahu. Kita kena malu dengan Allah. Malu yang terpuji ni kena malu dengan Allah kan. Saat kita bersendirian kita tidak buat dosa, apatah lagi saat kita ramai dan orang mematikan, tentu kita tidak akan buat dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala, malu. Yang kedua, malu yang terpuji, malu kepada sesama manusia. Sesama kita ni lah. Malu sesama manusia kan. Kita sifat malu dalam kitab adab ad-din wa dunia ini, kitab adab ad-dunia wa din ini menyatakan malu kepada manusia. Kita jangan ganggu manusia dan sakiti mereka dengan perbuatan-perbuatan buruk kita. Jangan malu pada manusia ni sifat terpuji. Apa definisi malu kepada manusia ni? Salah satu sifat terpuji, kita jangan ganggu dan sakiti manusia dengan perbuatan-perbuatan buruk kita. Bila itu umum. Bila kita nak spesifikkan lagi, tuan-tuan dimati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sakiti manusia dengan kata-kata. Mulut lidah ini lembut. Lidah tak bertulang. Tapi lidah ini bila berbicara kadang-kadang dia boleh tajam menikam. Lidah ni sakitnya hati dengar ni kan. Dengan sebab lidah. Kadang-kadang cakap lembut dia, tapi dia punya sindiran menyindir tu, ya Allah, menikam ke kalbu. Contoh. Ini lidah kan. Bermakna kalau kita nak rasa malu sesama manusia, salah satu daripada adabnya, jangan sakiti hati manusia yang lain. Jangan ganggu kehidupan manusia yang lain dengan perbuatan-perbuatan buruk kita. Perbuatan-perbuatan yang tak baik. Antaranya percakapan, antara perbuatan yang menyakiti. Perbuatan kita menyakiti hati jiran kita, hati sahabat kita, hati rakan sekerja kita, menyakiti hati mak bapak kita, adik-beradik kita, semuanya itu kita kena jauhi. Kalau kita rasa malu pada manusia. Selalunya kita malu pada manusia kalau kita buat jahat, orang tahu. Sebab tu tuan-tuan tengok orang bila kena tangkap tu pergi mahkamah tu kan, mana ada muka dia tayang-tayang, tak ada, muka semua tunduk gitu. Malu takut orang nampak keluar TV kan. Kadang-kadang sekop muka, malu. Ni kita rasa malu kalau orang tahu aku buat jahat. Malu kalau aku tahu aku kena tangkap basah, kena tangkap haluat. Malu kalau orang tahu aku ni gini, kataku gini, malu. Tu kadang-kadang masuk beli nombor ekor tu pakai tutup kereta, tutup pakai mask lagi. Orang ingat tak kenal agaknya motor dia. Tak ingat, tak kenal ada kenderaan dia. Ni malu kan, sebab tak bawa orang kenal. Contoh begitu. Orang kalau berak kencing tepi jalan apa semua kan, dia tutup muka, bukan tutup buntut dia. Tak. Ini tarifan malu kita. Malu sesama manusia kan. Contoh kes zina ni yang banyak ni, selalu saya cerita dengan tuan-tuan kan, lahir anak zina kan, tak nak bela dekat Seramat, hantar jauh-jauh sikit bela. Kalau bela kat Seramat sekarang ada jururawat, nurse datang tengok bayi tu, tak kahwin, tak nikah, dah beranak dah. Malu, satu kampung malu kan. Hantar anak jauh-jauh. Tak apalah, yang penting orang tak tahu kau beranak kan. Mak pun bapak kau pun tak rasa tak tanggung malu sebab kau lahirkan anak zina ni. Itu kita malu kalau ada anak kita apa-apa tangkap dadah, kena masuk pusat serenti, malu kita. Contoh itu malu pada tarifan kita. Tapi malu pada tarifan agama ni tuan-tuan, malu kepada manusia adalah dengan jangan sakiti manusia, jangan lukai mereka, jangan ganggu mereka dengan perbuatan-perbuatan buruk kita. Kan? Perbuatan kita suka menipu, suka mencerca, suka memaki orang kan, suka membohong, suka mungkir janji. Ini semua perbuatan-perbuatan kalau kita ada sifat malu sesama manusia, kita tak akan buat. Kita tak akan buat.
Kan? Kita takkan buat. Ini bohong, pinjam duit tak bayar-bayar, kata pinjam. Saya senang je kalau orang rasa nak datang pinjam duit 50-100 ustaz, tak payah pinjam lah, saya bagi je, sedekah. Kalau kau pinjam, itu nama dia berhutang. Berhutang ni susah kalau tak bayar. Kalau mati, kita mati, dia pun mati kan, tak selesai hutang tuan-tuan. Baik kalau zakat 50-100 ni bagi pinjam dah lah. Kalau kita ada rezeki lebih, bagi je lah 20-30 ringgit pun, ni sedekah dia, selesai. Kita tak ada fikir-fikir ni ujung bulan siapa yang berhutang dengan aku ni kan, nak tuntut. Tu saya pening kepala kan. Kalau setakat awak nak pinjam 20-30 ringgit, 50 ringgit, kita ada rezeki lebih, bagi je. Ni tak yang kau pinjam lah, aku bagi je, sedekah je pada kau. Dapat pahala sedekah kan. Kita pun tak pening-pening hutang, dia pun tak pening kepala nak fikir bayar hutang. Bayar hutang, gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang, itulah kerja dia. Jadi itu pun masalah. Ini nama dia malu sesama manusia. Yang kita beza tadi saya sebut dah, malu, selalu kita malu kalau kita buat sesuatu, malu. Sebenarnya tak, malu kepada manusia ni adalah kita jangan sakiti, jangan lukai dengan perbuatan-perbuatan yang tak baik pada kita ni. Tapi itulah yang banyak berlaku dalam masyarakat kita hari ni. Inilah yang banyak berlaku dalam masyarakat kita pada hari ni. Mudah-mudahan esok parlimen, besok tuan-tuan, tak ada lagi kata cerca maki hamun dalam parlimen. Sikap akhlak buruk pada orang Islam semuanya. Akhlak buruk pada orang Islam. Kalau dia tu Islam, dia beriman, dia solat pada Allah, dia tahu sifat malu, dan saya dia tidak akan bercakap perkara-perkara yang menyakiti menyakiti orang. Ini sifat orang beriman begitu. Contoh je lah. Tu yang kedua. Malu yang ketiga ialah malu pada diri sendiri. Malu pada diri sendiri. Macam mana kita malu pada diri sendiri kita ini? Malu kita pada diri sendiri ini mengikut tarifan dalam badan kitab Adab Dunia Waddin ini, tuan-tuan, jaga kehormatan diri kita dari sifat-sifat tercela. Bukan kita tutup muka kalau kita malu pada diri sendiri, tak. Malu pada diri sendiri ini adalah malu dengan kita menjaga kehormatan diri kita daripada sifat-sifat yang tercela. Kalau boleh orang tak nampak sifat tercela kita ini, dan kita kena jaga kehormatan di diri kita. Ini suatu benda yang kalau kita prihatin pada diri sendiri kita ini, kita akan jaga kehormatan kita, jaga kehormatan ahli keluarga kita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah Ta'ala kata apa? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman ni kita lah, bukan orang lain. Maka Allah Ta'ala kata apa? Qu anfusakum, pelihara diri kamu, jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Maka apabila kita malu pada diri sendiri ini, kita akan jaga kehormatan diri kita daripada perkara-perkara, perbuatan-perbuatan atas sifat-sifat yang tercela. Sifat tercela, kadang-kadang kita duduk sorang-sorang kan. Ada yang nak handphone ni tuan-tuan, kadang-kadang kita terjebak dengan kancah dosa, maksiat mata memandang. Buka pula ada apa TikTok ke apa-apa kan. Macam-macam sekarang ni TikTok ni kan. Baik kalau kita gunakan untuk dakwah. Tetapi banyak ni kita tengok TikTok tu, kadang-kadang orang perempuan terkinja-kinja depan tu sebar TikTok, berjoget-joget, menayangkan tubuh badan dan sebagainya. Ini semua perbuatan kalau kita tengok kita rasa malu. Kita tengok kita rasa malu. Tengok je kita rasa malu. Itu sifat kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok je kita rasa malu. Ini kan tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena jaga. Sebab apa? Tidak rasa malu ini, tertanggalnya rasa malu ini daripada beberapa contoh-contoh. Antaranya para ulama kata daripada contoh lafaz perkataan. Lafaz perkataan ni daripada mulut, bibir kita ni dan lidah tak bertulang ini, hilang rasa malu daripada lafaz perkataan apabila keluar daripada mulut kita ini benda-benda buruk.
Keluar daripada mulut kita ini semua perkara-perkara yang menyakiti orang. Keluar daripada mulut kita ini semua sumpah seranah, maki hamun orang. Ini sebenarnya para ulama kata sudah tertanggal rasa malu pada diri dia. Malu tu hilang. Sifat malu tu hilang bila kalau dia bercakap apa semua, benda-benda buruk, maki hamun, umpat keji, hina orang, maki orang, semua saja tak betul. Sebab tu saya sebut pada tuan-tuan, kita ni kalau kita belajar tasawuf, mata kita ni ada dua, telinga kita ada dua, mulut ada satu. Kalau ada mata ada tiga, cacat. Kalau telinga ada empat, dia cacat. Kalau mulut ada dua pun dia jadi cacat. Sempurna dah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sempurna dah Allah cipta kita ni. Tapi falsafah di sebalik itu, mata, kalau diibaratkan mata kita, mata kanan kita ini, mata kiri dan mata kanan. Mata kanan kita ini, pandanglah pandangan-pandangan kebaikan, baik belaka, dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda-tanda kebesaran Allah Taala, pandanglah mata kanan ini, pandang benda-benda baik belaka. Mata kiri pula, pandanglah pada diri kita ini tentang kelemahan dan keburukan diri kita. Tu mata kita sebelah, pandang diri kita kan. Oh Allah, aku ni gini, aku ni lemah, aku ni ya Allah banyak dosa. Pandang diri, maka kita akan muhasabah diri kita. Muhasabah diri kita untuk tambah baik. Bukan mata kita tengok buruk orang je. Yang nampak buruk orang, buruk diri sendiri tak nampak. Jadilah mata lebah kan. Selalu orang sebut, ulama-ulama kita ajar pada kita, jadi mata lebah, yang mata dia sentiasa mencari haruman-haruman wangi, bunga-bunga kat mana dia yang isap untuk dia keluarkan daripada perut dia itu, sehingga boleh jadi madu yang beri manfaat kepada orang ramai. Jangan jadi mata lalat, kat mana tengok semua bau busuk, yang buruk-buruk tu semua itu yang dia nampak. Padahal banyak lagi yang kat dunia ni yang lebih baik, tapi mata lalat dia nampak benda-benda yang buruk, kotor-kotor saja yang dihinggap. Adakah kita nak jadi macam tu mata kita kalau kita ada rasa malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak. Ini yang kita kena didik diri kita. Sebab kita bukan sempurna, kita ni banyak kelemahan. Maka kita didik diri kita ini agar kita buang rasa, kita datangkan pada diri kita sifat malu kan. Kerana orang yang hilang rasa malu itu, tidak ada rasa malu itu, adalah mereka yang keluar daripada mulut dia adalah daripada perkara-perkara yang tidak baik. Itu mana mungkin yang saya tulis yang tinta dakwah saya, mana mungkin hati kita baik, tiba-tiba yang keluar daripada mulut kita benda-benda yang tak baik, caci maki, umpat keji orang dan sebagainya. Tak mungkin. Sebab yang keluar daripada mulut itu, itulah gambaran bagi hati. Gambaran bagi hati kita. Inna fil jasadil mudghah iza salahat salahal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Kalau baik, dalam hati kita tu ada seketul daging, kalau baik, dia baiklah keseluruhan jasad. Jasad zahir dia baik, jasad batin dia pun baik. Tapi kalau rosak, akan rosak keseluruhan jasad. Ala wahyal qalb, dia adalah hati. Dia adalah hati. Mana mungkin hati kita baik, tiba-tiba yang keluar mulut kita jahat, perbuatan kita teruk, pakaian kita tak baik dan sebagainya. Tak mungkin kan. Dia mesti lahir daripada hati yang baik, baru cakap yang baik, baru penampilan pakaian dia baik, akhlak dia baik. Sebab lahir daripada hati yang baik. Hadirin yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang ketiga tadi, kita kena malu pada diri kita sendiri, jaga kehormatan. Sebab tu wanita yang saya sebut tadi, wanita yang mendedahkan aurat, yang tidak ada rasa malu, terkinja-kinja depan handphone, dirakamkan, disebarkan dalam video, dalam dalam TikTok ke, dalam Instagram ke, dalam WhatsApp ke kan, dalam Facebook ke, benda-benda yang mendedahkan aurat, benda-benda yang menghinakan diri kita. Kalau dia orang perempuan, maka pada ketika itu sudah hilang rasa malu dia pada diri dia sendiri, sebab dia tak jaga kehormatan. Bila dia tak malu pada diri sendiri, tak jaga kehormatan dia, tentulah dia akan tak malu pada Allah. Sebab kalau dia malu pada Allah, dia akan jaga diri dia daripada perkara-perkara yang Allah larang.
Ini satu perkara. Kita pula lelaki, bila orang perempuan mendapatkan aurat, kan, sama ada kita tengok dalam handphone kita ke, depan mata kita ke, apa semua itu pandangan-pandangan yang menggairahkan mata kita. Orang lelaki bohonglah kalau kata ustaz bolehlah, kan. Tak. Saya pun lelaki, tuan-tuan pun lelaki. Usahkan orang muda, orang tua pun boleh tanggal kopiah oi. Kan? Orang muda, orang tua pun boleh tanggal kopiah kalau tengok orang perempuan cantik apa semua. Memang sifat fitrah manusia begitu, kan. Tapi kita mandang dosa. Dosa dah, kita pandang tu dosa. Tapi jangan sampai diri kita itu punca kepada dosa manusia. Jaga isteri anak-anak kita, tuan-tuan. Jaga isteri anak-anak kita di rumah hari ni, kan. Suasana akhir zaman hari ni banyak fitnah dalam kehidupan. Anak-anak kadang-kadang duduk kat rumah tapi otak dia keluar, fikiran dia keluar. Dulu beza kan, ni ayah-ayah saya. Beza kat zaman sekarang. Dulu kita budak umur 12 tahun, masa kita 12 tahun, 13 tahun, kita rasa masa tu kalau bersunat umur 12 tahun, Allah, memang patutlah bersunat 12 tahun tu, kan. Sebab fikiran kita ni tak lagi macam fikiran anak-anak zaman Gen Y, X, Y, Z sekarang ni. Tak. Anak-anak kita umur 9 tahun, 10 tahun dia dah akses macam-macam dah kepala otak dia. Zaman sekarang ni, kan. Lebih lagi, kan, kita membiarkan anak kita ada masalah ni dekat rumah, di tangan dia. Ni cuti-cuti sekolah, mak bapak kerja, kan. Anak-anak kat rumah, biarkan anak-anak kat rumah tu dengan handphone dia, dengan TV yang macam-macam rancangan dan sebagainya. Sebab mak bapak memang tak boleh kawal dah, sebab pergi kerja, anak kat rumah. Kalau setakat nak bawa anak-anak bini melancong ni, berapa hari dia, tuan-tuan. Cuti 2 minggu, besok bulan 3 cuti lagi. Dilanjutkan pula ada SPM dan sebagainya. Banyak anak kat rumah, kan. Kalau hantar pun anak program-program, mungkin 2-3 hari, takkan hantar anak program sampai seminggu 2 minggu, tak ada. Maka anak-anak kita terdedah kepada perkara-perkara yang tak baik. Macam mana cara kita nak jaga anak kita ni agar dia ada rasa malu untuk melakukan perkara-perkara dosa, malu pada Allah, malu pada diri sendiri, malu kepada manusia. Tuan-tuan yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala, ini suatu perkara yang kita kena ambil ingatan bersama. Kata Nabi SAW sebagai penutupnya, kata Nabi, "Iza lam tastahi fasna ma syi'ta." Kata Nabi SAW, apabila engkau tidak merasa tidak ada sifat malu pada diri kamu, maka perbuatlah apa yang engkau kehendaki. Waliyazubillah. Ini Nabi sebut dah, kan. Apabila tidak ada sifat malu pada diri kamu, maka perbuatlah apa yang kamu kehendaki. Hilang segala-gala panduan pedoman kita. Ini orang-orang yang melakukan kemungkaran, dia akan hilang rasa malu. Mudah-mudahan tuan-tuan dimati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita bincangkan sedikit pada malam ini ada manfaat untuk diri saya dan tuan-tuan sekalian dalam kita berakhlak dengan akhlak yang baik, ya. Antaranya pada malam ini yang kita bincangkan adalah bersifat malu. Wallahu alam. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.